Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada anda semua yang kini sedang menjalani PKP? Okey, hari ini saya nak cerita tentang topik emas berbanding hartanah. Di mana ini bukan satu perbandingan untuk membandingkan di antara emas dengan hartanah ni. Bukanlah kita nak compare mana yang lebih untung ya, sebab emas dengan hartanah ni ialah dua kelas aset yang sama-sama penting, dan kedua-dua aset ini adalah aset yang akan bernilai, di mana untuk jangka masa panjang dia akan menjadi nilai yang tinggi lah. Okey, sebenarnya comparison ni ataupun perbandingan ni bukanlah untuk kita cakap mana yang lebih bagus Walaupun saya adalah seorang ejen emas, tetapi bagi saya kedua-dua hartanah dengan emas ni adalah sama-sama penting, dan kedua-dua kelas aset ini memiliki kepentingan yang tersendiri, dan kita tak boleh compare sebab dia adalah dua benda yang berlainan, berbeza. Cuma kali ini saya nak beritahu, nak share dia punya perbezaan lah. Perbezaan ini wujud disebabkan faktor-faktor yang tertentu lah. Okey, yang pertama emas ni kita boleh benda yang boleh ditadbir seorang diri. Kita boleh beli 1 kilogram seorang-seorang, pergi kedai beli, dan kita balik rumah simpan. Tapi kalau hartanah ataupun tanah, kalau kita beli tanah kebun, so dia tak boleh ditadbir seorang lah. Dia memerlukan kerjasama pelbagai pihak. Even contoh dia, kita nak ukur keluasan tanah pun, kita dah tak boleh nak ukur seorang-seorang. Kita kena ada pihak-pihak yang membantu, dan ada beberapa pihak untuk mengesahkan tanah tu semua. Okey, yang kedua emas ni kita boleh simpan dia duduk diam-diam. Kita simpan dalam mana-mana tempat simpanan yang sesuai, peti besi ke apa-apa, mana-mana lah kita simpan dan kita duduk diam-diam. Tapi kalau kita untuk hartanah ni, dia perlu dijaga dengan lebih lah, sebab dia kalau tengok tanah kebun, dia akan tumbuh semak, lalang, semua tu kena ambil tahu Lepas tu kena, kalau ada benda yang ni, kena buat pagar. Kalau semak kena tebas, kena upah orang. Dia tak boleh duduk diam-diam macam emas lah. Lepas tu kena tahu sempadan, kena ada batu penanda sempadan semua. Memang banyak kerja Okey, ni bukan nak compare mana baik mana tak baik tau. Ini sebagai kita nak tahu sifat-sifat beza-beza dia lah. Okey, itu yang kedua. Nombor 3, yang ketiga, emas ni kita senang untuk dijual lah, sebab dia dah ada market dia, dan dia ada harga jual beli. Maksud saya, dia boleh selesai dalam satu hari, dah boleh selesai untuk kita jual emas lah. Tapi tanah dia mengambil masa lah, kita tak boleh selesaikan dalam satu hari. Dia banyak urusan, dia nak kena check geran semua. Memang tak akan mustahil akan settle dalam satu hari. Dia akan mengambil masa, mungkin sampai berminggu-minggu ataupun berbulan-bulan. Memang lama. Okey, itu emas dia. Kalau emas nak jual, kalau tanah dia take time lah, dia mengambil masa. Okey, yang keempat,
emas ni, kalau di wasiat daripada seorang bapa kepada anak, dia boleh bagi dengan adil lah. Contoh, setiap anak tu seorang dapat berapa, 500 gram ataupun seorang dapat sekilo contohlah kan. Tapi kalau tanah, mungkin dia boleh bagi dengan sama luas, tapi mungkin ada yang tak puas hati. Mungkin yang ni dapat tanah dekat ujung kampung, ini mungkin dapat tanah yang tanah gambut, atau ini dapat tanah yang dekat dengan jalan. So dia sukar untuk dibahagikan sama rata tu. Dia banyak faktor. Okay. Nombor 4. Yang nombor 5 ialah emas. Kalau contoh duduk dekat KL, beli sekilo dan harga 200k, kita boleh letak dalam poket. Lepas tu pergi balik Kelantan. Tapi kalau di Kelantan, contoh beli tanah di Kelantan, harga yang sama, 200k contoh. Tapi kita tak boleh, bila balik KL, kita nak bawa tanah tu, tak boleh. Dia tak boleh. Dia sifat dia lain. Okey, nombor 6, kalau kita beli emas simpan, duduk diam-diam, orang tak tahu, tak ada siapa tahu. Tapi kalau hartanah, mungkin dia dah beli tanah yang berekar-ekar, jadi orang kampung tengok tau. Dia tengok, oi, dia ni banyak harta. Orang nampak. Jadi kekayaan tu nampak lah. Orang nampak. Bila orang nampak, dia tak ada masalah. Cuma orang tahu yang dia tu kaya. Dan kalau sampai satu tahap dia kena bayar cukai pun, dia kena bayar cukai. Tapi kalau emas, boleh dirahsiakan lah. Kekayaan tu boleh dirahsiakan. Okey. Nombor 7, emas kita senang pajak lah. Senang nak dipajak. Tapi kalau tanah, boleh pajak juga, tak ada masalah. Tapi bila kita pajak tu, kita nak kena cari orang yang sanggup nak jaga tanah tu semua, dan dia punya perjanjian pun kena tengok betul-betul lah. Dia tak boleh suka-suka hati pajak ya. Tanah dia sukar sikit lah. Okey. Yang terakhir iaitu emas. Emas ni dia sifat dia, kita boleh beli dan kumpul sikit-sikit lah. Kita ada modal sikit, kita beli emas. Tapi kalau tanah kita nak beli tanah, dia kena modal yang starting tu, modal permulaan tu kena kuat lah. Contoh, dia dah kena ada duit standby dalam berapa, berpuluh ribu. Tapi kalau emas, dia modal tu kena keluar modal, tapi modal dia tidaklah sebanyak modal tanah. Jadi itulah perbezaan dia. So saya share ni bukan sebab saya nak compare mana lebih baik lah. Cuma nak tunjukkan perbezaan lah. Kalau tanah, kita boleh tanam dan boleh dapat hasil. Kalau emas ni, dia lebih bersifat duit lah. Okay. Saya bukan nak kata mana baik, mana tak baik, tapi nak share. Mungkin anda ada pendapat, sebab setengah orang tu dia fikir beli tanah je baik, ataupun beli emas je. Tak adalah, saya bukan nak compare macam tu. Saya cuma nak share dia punya sifat-sifat lah, sifat-sifat yang berbeza di antara emas dengan hartanah. Dia masing-masing ada kelebihan masing-masing lah. Okay. So itu sharing saya hari ini. Mungkin anda ada pendapat, ataupun anda ada apa-apa nak dikongsikan, boleh berkongsi, boleh komen dekat bahagian bawah ni lah. So saya ucapkan terima kasih lah
kerana mendengar sampai hujung saya punya sharing hari ni. Dah lama saya tak buat video sebab kekangan masa. InsyaAllah saya akan berkongsi lagi. Tujuan saya berkongsi ni ialah supaya masyarakat kita sedar bahawasanya kita perlu kumpul aset lah. Bukan untuk jadi kaya raya sangat, tapi untuk kehidupan lah. Untuk kehidupan ni kita perlu ada sedikit aset supaya hidup kita tidaklah terlalu meminta-minta ataupun melarat sangat. Saya bukannya seorang yang terlalu suka kumpul harta, tapi saya nak share saja supaya masyarakat kita memiliki ekonomi yang baik lah, dan kita tak perlu hidup meminta-minta lah. Okay, so itu saja. Terima kasih, dan saya harap anda akan subscribe sebab saya akan share di channel saya ni. Topik dia lebih kepada emas dan pengurusan keuangan lah, pengurusan keuangan yang berhemah supaya kita memiliki keunggulan dalam menguruskan ekonomi. Dan saya mahu anda semua memiliki ekonomi yang cemerlang. Okay, salam sayang, salam hormat. Terima kasih.